Mayat tu jerit tau dekat kawan dia tu. "Hoi, kuburkan aku betul-betul bah." Macam tu. Sambil dia mengejar kawan dia ni. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kisah seram iaitu di mana mayat seorang penagih bangkit dan kejadian ini berlaku di Semporna, Sabah. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya kisah ni dah pun lama berlaku, dah pun lebih daripada 10 tahun yang lampau dan berlaku dekat satu tempat, satu kampung ni, dan mereka katakan yang kampung ni dia memang bukan daratan lah, dia macam dekat satu kepulauan macam tu. Dan kejadian seram pula berlaku dekat satu family ni tau. Dekat dalam family ni ada 3 orang. Yang pertama adalah ibu, dan ibu ni dia merupakan ibu tunggal dan ibu ni dia ada 2 orang anak. Seorang anak perempuan berusia belasan tahun dan lagi seorang pula anak lelaki dan Pika berikan nama dia sebagai Ican. Ican ni dia berusia lebih kurang dalam 20-an macam tu. Namun malangnya Ican ni dia merupakan seorang penagih. Selain daripada itu juga, family Ican ni bukanlah beragama Islam. So seperti Pika bagi tahu tadi, Ican ni dia merupakan penagih. Dah lah dia tak kerja kan. Lepas tu kerja dia memang asyik minta duit dengan mak dia je. Kalau mak dia tak bagi dia marah. Dah lah dia orang ni susah. Lepas tu mak ni dah lah ibu tunggal kan. Lepas tu nak kena tanggung lagi 2 orang anak. Seorang masih lagi sekolah menengah. Lepas tu si Ican ni walaupun lelaki jadi penagih pula. Memang kerja dia hari-hari diminta duit dengan mak dia ni. Dan mak dia pula cuma kerja sebagai tukang jahit je tau. Adalah satu hari ni, si Ican ni dia balik tergesa-gesa ke rumah tau. Masa tu dekat rumah tu adalah ibu dia ni kan. Lepas tu berlakulah pertengkaran. Selepas si Ican ni dia minta duit dengan mak dia. Dia minta duit. Lepas tu mak dia ni tak mau bagilah kan. Sebab mak dia tahu duit yang dia bagi dekat Ican tu bukan untuk benda lain pun. Tapi untuk dia beli benda terlarang tu. Jadi dia sebabkan mak dia ni tak bagi duit, Ican ni pun teruslah naik angin. Lepas tu dia pun bergaduh lah dengan mak dia kan. Dia orang punya pergaduhan tu sampaikan jiran-jiran pun boleh dengar pertengkaran yang berlaku antara 2 beranak ni. Gaduh kan. Sekali si Ican ni pun dia tolak mak dia. Disebabkan oleh benda terlarang yang dia nak beli tu, dia tolak mak dia. Mungkin dia dah gian sangat lah kot. Dia tolak mak dia. Lepas tu mak dia pun terjatuh lah. Masa mak dia terjatuh tu, dia sempatlah tarik rantai emas yang dipakai oleh mak dia ni. Tapi masa tu walaupun jiran-jiran sekeliling ni nampak, sebab jiran tu dengar kan, tapi dia orang ni tak boleh nak buat apa-apa. Sebab bagi dia orang macam tu adalah hal anak beranak lah. Macam tu kan. So dia orang tengok je kan apa yang berlaku dekat family ni. So masa tu mak dia ni sedih lah kan. Sebab yelah anak jadi penagih. Lepas tu barang kemas semua dah habis, terjual, tergadai kan. Disebabkan oleh anak dia duk gian dengan benda tu. Jadi selepas si Ican ni dia dapat barang yang dia nak daripada mak dia tu kan, dia pun terus keluar daripada rumah dan lama jugalah dia menghilang. Lama kelamaan barulah orang tahu yang rupa-rupanya dia hilang tu bukan sebab apa tau. Tapi sebab dia ni dijumpai meninggal dunia dekat satu pondok buruk dekat kawasan kampung tu. Yang jumpa mayat si Ican ni pun salah seorang daripada geng dia juga, geng gian tu jugalah kan. Lepas tu menangislah si ibu ni. Menangis esak-esak sebab walaupun anak dia tu macam tak guna kan. Sebab mak drug. Tapi tu je lah satu-satunya anak lelaki yang dia ada. Untuk pengetahuan korang, mengikut dalam cerita ni, tanah perkuburan bukan Islam dekat kawasan perkampungan tu agak jauh dan juga agak lain tau. Jika nak dibandingkan dengan kawasan perkuburan yang biasa korang pernah lihat sebelum ni. Sebab dia macam terpisah daripada kampung dia orang tu. Dan sekiranya mereka nak pergi dekat kawasan perkuburan, dekat macam kawasan kepulauan tu, mereka kena pergi masa air pasang.
Sebab kalau let's say diorang lambat ataupun bila air dah mula surut kan, kawasan pulau tu akan ada satu macam peting pasir orang panggil dekat sekeliling tu yang membuatkan diorang tak boleh nak keluar balik. Jadi kalau sekiranya ada sebarang kematian, diorang semua ni kena pergi cepat-cepat tanam. Masa air tengah pasang, barulah perahu ni boleh ataupun bot ni boleh sampai dekat pulau kawasan tanah perkuburan tu. Sebab kalau tak, mereka tak boleh nak pergi sana sebab terbatas dengan pasir-pasir yang ada dekat sekeliling pulau tu. Korang faham kan dekat sini kan macam mana keadaan tempat tu. Jadi sambung balik pada cerita si Ijan yang meninggal tadi. Bila dia orang jumpa yang si Ijan ni dah meninggal semua, jadi ibu Ijan ni pun cakaplah dekat ketua kampung dia nak anak dia ni dikebumikan dengan segera. Nak tak nak dia nak anak ni kena ke bumi hari tu juga. Jadi ketua kampung ni pun cakaplah dekat si ibu ni kan, dia kata boleh tak kalau kebumikan esok sahaja sebab dia orang takut yang air ni dah mula surut. Takut tak sempat lah untuk ke bumi, lepas tu nak patah balik semua kan. Tetapi disebabkan si ibu ni degil, dia kata nak tak nak kena ke bumi hari tu juga. Jadi mereka pun mempercepatkanlah proses kan untuk pergi ke bumi si Ijan ni. Masa tu dah agak petang tau. Dan korang kena faham dekat Sabah kan petang dia tu cepat daripada nak bandingkan dekat Semenanjung ni kan. Jadi masa tu kebetulan air masih lagi pasang. So diorang pun cepat-cepatlah naik bot, naik sampai semua. Pergilah beramai-ramai ke tempat pengebumian untuk cepat-cepat kebumikan si Ijan ni. Tetapi malangnya bila diorang sampai dekat sana, masa tu hari dah agak gelap tau. Dah agak lewat petang. Sementara air masih lagi pasang. Bila diorang sampai je dekat sana, malangnya yang gali kubur Ijan ni tak siap gali lagi. So diorang semua ni dah mula risau lah. Sebab satu diorang risau hari dah mula gelap. Dan yang kedua pula, kawasan tu air tu dah macam nak start surut balik tau. So mereka ni kalau boleh nak mempercepatkanlah proses tu. So salah seorang daripada diorang ni pun pergilah berbisik dekat tukang gali kubur ni untuk mempercepatkan proses gali kubur tu. Sebab dia kata takut air dah mula tohor. Tohor ni maksud dia macam air surut lah. Masa ni dalam keadaan yang hampir gelap, tiba-tiba masa penggali kubur tu tengah duk gali-gali kubur kan, tiba-tiba diorang dapat dengar salah seorang jiran yang tengah tunggu dekat bot ni, dia jerit, "Toho, toho." Jadi semua orang yang ada dekat kawasan tanah perkuburan tu terus berlari pergi ke bot masing-masing, dekat sampan masing-masing ni. Sebab bila orang tu jerit toho-toho, maksudnya air dah mula surut. Sebab kalau diorang ni lambat, memang diorang terpaksalah bermalam dekat situ. Siapa yang nak bermalam dekat kawasan kubur kan? Masa tu cuma 4 orang je masih lagi tinggal untuk uruskan mayat si Ijan ni. Dan masa tu jugalah diorang perasan lah kan, kubur yang digali tu tak cukup dalam lagi tau. Baru je paras peha. Tapi diorang ni dalam keadaan dilema. Kalau teruskan menggali, nanti diorang terkandas pula dekat situ. Tapi kalau diorang terus belah kan, macam mana pula dengan mayat si Ijan tu, takkanlah nak dibiarkan macam tu je kan. So nak tak nak terpaksalah diorang ni cepat-cepat tanam si Ijan ni walaupun kedalaman tu tak mencukupi. Kemudian disebabkan oleh mereka ni takutnya mereka terpaksa duduk kat situ kan, terkandas dekat situ, nak tak nak diorang pun cepat-cepat terus kambus mayat si Ijan ni. Diorang just kambus-kambus macam tu je kan dengan tanah-tanah yang ada dekat kawasan tu. Dan salah seorang daripada kawan si Ijan ni yang menguruskan pengebumian tu, dia perasan lah yang tangan si Ijan ni macam agak terkeluar tau daripada tempat yang diorang tanam tu. Tapi disebabkan oleh mereka ni macam rushing nak pergi dekat sampan masing-masing ni, nak tak nak dia macam tak apalah lantak biar je lah kan, nak tak nak tak apalah biar je lah, nantilah macam tu kan. Kebetulan pula yang nampak tangan si Ijan ni masih lagi kelihatan tu, tak dikambus dengan tanah sepenuhnya tu. Kebetulan masa tu pula dia seorang je ada kat situ. Sebab yang lagi 3 orang tu dah pun berlari pergi dekat sampan masing-masing. Sambil dia duk try untuk kambus secepat mungkin tu kan, dia dengar lah bot tu macam bagi signal tau. Untuk macam cepatlah kan. Sebab diorang memang dah terpaksa tinggalkan tempat tu dengan segera. So masa tu dia pun teruslah pergi berlari untuk pergi dekat bot ni yang lagi seorang yang tinggal tu kan. Masa dia berlari untuk patah balik ke bot ni, tengah duk berlari dalam beberapa langkah tu,
tiba-tiba dia terkejut sebab dia dengar satu jeritan, hoi, macam tu, daripada arah belakang. Lepas tu dia ni pun terfikir, ada lagi ke kawan aku dekat belakang kan? Sebab rasanya macam 3 orang tu dah pun pergi dekat sampan tadi. So dia pun terus toleh. Dan alangkah terkejutnya dia bila dia toleh je kan, rupa-rupanya dia tengok mayat si Ijan ni bangkit. Dan lagi menyeramkan, mayat tu jerit tau dekat kawan dia tu. Hoi, kuburkan aku betul-betul bah. Macam tu. Sambil dia mengejar kawan dia ni. So kawan ni punyalah terkejut tengok mayat bangkit tu. Teruslah dia berlari sekuat hati, pergi naik bot cepat-cepat dan terus belah daripada kawasan tu. Dan dia boleh nampak lah yang mayat Ijan tu tadi kejar dia sampai ke gigi air tau. Korang boleh bayangkan tak? Seram pula rasanya. Jadi diorang ni semua kan dah terlambat tadi kan. Bila sampai je dekat kampung tu, mereka semua pun teruslah pergi menceritakan kejadian seram yang berlaku dekat diorang ni yang kena kejar dengan si Ijan tu kan. Dekat yang dikejar oleh mayat si Ijan tu. Mereka ceritalah dekat ibu si Ijan ni apa yang berlaku semua. Selepas ibu Ijan ni dengar kisah diorang ni semua, jadi nak tak nak dia memang tak boleh nak pergi terus ke kawasan perkuburan pada malam tu. So nak tak nak terpaksalah dia pergi semula ke tanah perkuburan tu bersama beberapa lagi yang lain keesokan harinya. Dan bila dia orang sampai dekat kawasan kubur Ijan tu kan, memanglah dia tengok yang rupa-rupanya mayat si Ijan ni tak disemadikan dengan betul-betul, tak ditanam dengan betul-betul lah. Jadi dia orang pun nampaklah ada macam tangan terkeluar gitu sikit kan. So dia orang pun kambus balik tanah elok-elok, semadikan dengan elok-elok lah. Dan lepas tu si ibu Ijan ni ada jugalah melakukan upacara keagamaan. So lepas daripada tu memang tak ada gangguan lah. So macam mana pendapat korang dengan kisah yang Pika ceritakan kali ni? Memang agak rare kan dia punya kisah tu. Dan dia punya seram tu yang masa part kena kejar tu lah bagi Pika kan. So apa pun pendapat korang, tolonglah bagi komen dekat bawah. Okey, dan jangan lupa seperti biasa untuk like, share dan juga tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Dan lagi satu, alang-alang tu, followlah juga Pika dekat Instagram Pika Storyteller. So itu sahaja video Pika untuk kali ini dan jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.